Ni kena tanya dia lah, dia kan shift. Oh, itulah. Dan biasanya dia ni dia apa? Kelas dekat office kan? Betul tak? Ke macam mana? Kat office, madam. Sebab tak ada line Uh-uh. Alright. Okay, hari ini Madam akan mulakan seminar 5 kita sebab kita pun dah seminar yang kelima, maknanya dah separuh. So Madam nak tengok, bukanlah Madam tak tengok kalau ada yang dah nak hantar terus pun tak apa. So tapi untuk kelas yang macam ni mudah untuk kita tegur lah, okay. Okay, so tengok kepada Sofia punya kerja lah, okay. So, topic scopes of political science, okay. So, introduction to political science, scope of political. Okay, so Sofia dengan Puteri Okay, nama madam, okay, betul. Nampak, okay, nampak daripada segi apa, muka depan, cover page, okay lah, kemas Oh, siap lambang Malaysia ni, kau main lah Okay. Dalam Malaysia tak payah pun tak apa, okay? Takut pula madam, okay? Okay, yang seterusnya acknowledgement, okay? Alright, biasalah, okay? Abstract page lain ke patutnya? Dia kena page lain abstract ni. Turunkan ke bawah. Okay, walaupun dia sikit, buat je page lain. Aims. The project aims are to be presented. Tak payah buang je R ni. To present, to be presented. Subject of benda pula lah. Okay, orang tengok konten ni, duduk tengok benda ni. Okay. Okay, introduction letak bawah. Tak apa, kita bukan print pun. Okay, walaupun nampak sikit, buat je. Satu part, satu apa? Page. Satu page. Tak payah, tak apa. Jangan buat 2-3. Maknanya separatekan semua. Separatekan je, okay. Garis tak apa, okay. Okay, numbering ni bagus. Okay, 1.0, 2.0, 3.0, okay. For this project, our group was choose topic of introduction to science in discussing about scope of political science. Nampaklah, tulis sendiri, baguslah tu, We will explain first of all, politics is something cannot be avoided, okay. Every step was independent practice. Besides, they continue. So introduction to achieve stability. So group ni mula-mula dia terangkanlah apa itu, sebab tajuk dia pun scopes of political science, so dia terangkan pasal apa itu sains politik. Okey lah. Okay. So 2.0 dia masukkan kepada scopes of political science. Okay. Dia tak payah garis, tak apa siapa? Ni. Okay. Scopes of political science. So kat sini scopes, kat atas tadi. Scopes. Okay, sebab ada. Okay. Banyak kan? Ada 4. Okay. Scope of political science means to study the past thing that happened and use it correctly in the present, which determine the future. Okay. The study of the matters concerning the allocation and distribution as well as the transfer of power. So, Sofia dengan siapa tadi? Puteri. So, kamu terangkan ni apa ni? Scopes of political science ni apa ni? Kenapa? To study the past things that happen and use it correctly in the present which determine the future. Yang ni saya yang buat. Yang ni saya ada research dekat internet sikit campur-campur tapi belum habis tengok betul-betul lagi. Yeah, scope of political science means the element. The element that element consists in studying. Buat macam tu lah, nanti Menda hantar semula ni.
in studying the political science area ataupun disiplin lah. Tambahlah sikit. Okay, so ni kamu terangkan pasal apa itu skop. Okay. Okay, political. So pertama sekali kamu pun letaklah political theory. Maknanya betul lah. The first scope of political science is political theory. Political theory means history of political idea that started usually with the ancient Greek and extending. Okay. Ini tak settle lagi. Yelah, tambahlah. Okay. For example, there are tambahkan, tulis tambahkan contoh-contoh teori politik yang ada. Okey. Buat carian dalam internet. Buatlah carian. Kamu ceritalah contohnya. Okey. Contoh teori demokrasi. Okey. Okey. Buat carilah siapa yang perkenalkan, macam mana, bila, apa idea mula-mula. Mula-mula pasal teori ni, okey. Lepas tu buatlah macam perubahan dia, mesti tak sama teori dulu sampai teori sekarang, dia mesti berubah-ubah. Okey, so buatlah teori lain, tu letaklah gambar-gambar gambar-gambar daripada siapa, scholars dia, okey, scholars yang terkenal dalam sains politik. Okey, tambah boleh? Boleh. Banyak lagi tu. Okey, yang kedua, international relation. Terus kan, which activity the okay, in generally diplomatic relation. Ni macam agak panjang sikit. Okay, so buat paragraf. Jangan macam lebih daripada banyak sangat baris jadi macam pening nak tengok dengar semua. Okay, dalam final test ke dalam apa-apa jangan buat satu paragraf yang panjang. Make it dalam, jangan banyak sangat baris, 5, 6, 7 baris pun nampak dah panjang. So ni memang terlalu panjang sampai 20 baris Mida rasa, jadi macam penat nak tengok. Okay, so buat paragraf. Buat paragraf. Jangan buat paragraf yang amat panjang. Jangan buat paragraf yang teramat panjang. Sebab yang membaca akan mudah hilang tumpuan jika paragraf panjang sangat. Ingat ya, sebab pensyarah dia akan tengok secara online. Okay. So okey lah. Okay, ni macam okey, ada OIC. So ceritalah sikit OIC. So OIC adalah orang kata pertubuhan ataupun hubungan antarabangsa yang Malaysia buat lah. Okay. Alright. Okey lah ni. So okay, yang seterusnya comparative politics and government. The third scope of political science is comparative politics and government. As we know, are closely that makes, but in different way. Through the field of comparative, this study aims to examine comparison between similarity and differences between others. Among these study are, okay, for instance, Malaysia adopts. Okay lah ni, nampak lah. Okay. Alright, ni Mida suka sebab nampak lah dah buat kajian tu. Okay. Dah buat kajian, okay. Nanti hantar dalam PDF supaya format dia tak lari Okay, madam. The first scope of political science is public admin. In general, public admin has a wide field scope. Public admin refers to civil servant or public officer appointed to manage government affairs. Blah blah blah. Okay lah. Today, there are many initiative bantuan sara hidup. Maknanya untuk rakyat. Okay. Okay lah ni. So conclusion, buatlah. In conclusion, there are 4 scopes. As we know, in learning the science politik, okay. Ya, kita buat. Cakaplah ada 4 scopes. Penting untuk memahami bidang sains politik melalui 4 skop ini, okay.
Nanti dan cakaplah tulislah lepas tu buat sikit-sikit. Rapkanlah guna ayat sendiri. Okey? Okey, madam. Boleh ke? Lepas tu Amanda nak tegur sikit English. Okey. English okey. Tapi kalau boleh check lagi bagus ya. Tapi bila Amanda tengok macam tu, Amanda tahulah kamu sedaya upaya untuk memahami dan buat ayat sendiri. So Amanda sangat hargailah effort ni. Okey. Bagus dari segi originality and effort untuk keluarkan idea sendiri. So Madam pujilah. Okay. Tambah lagi, buat lagi. Dah rasa yakin? Okay, boleh hantar. Nanti Madam akan buat satu tempat di mana kita boleh ni lah. Okay. Alright. Sekejap. Mana? Kamu nampak ke Madam present tak ni? Nampak tak? So, ada lagi ke yang nak tanya? Ada lagi tak? Boleh hantar kat Madam. Madam terus tegur, baiki terus. Madam bagi semula. Okay. Alright. Okay. Yang lain-lain? Ada ke? Ada ke yang lain-lain? Zoo, okay ke? Okey. Nak tengok lagi. Summary Kita Madam dah buat tengok lagi. kan? Nanti saya dua lagi. Chapter summary mas Madam tak tengok ke Madam? Madam Madam hantar dah sebenarnya. tengok. Madam dah siap bagi. Mas dah baiki. Mana mas? Oh, mas dah baiki pula Dah siap baiki dah. Oh, yang ni. Okey, Madam tengok sekejap Okey, chapter summary Zoo siap ke belum? Tanya Zoo je. Belum. Itulah dia. Okey, cantik sikit. Mas, tengok ni Mas. Mas, nampak ni tepi-tepi ni. Nampak tak? Ini yang Madam tegur tu. Macam ni Mas, Control A, ambil justify. Terus cantik. Nampak? Nampak tak? Madam tak present tu. Alah. Okey, semula-semula. Sabar je lah. Sekejap Okey, siapa kat sini yang macam tak berapa sangat word? Macam, alamak word. Alah, biasalah kan. Tak pandai sangat Madam. Oh, Tapi okey lah belajar. Belajarlah tak apa. Madam tunjuk. Okey. Madam tak erti juga dulu. Nampak tak? Okey. Ni kan, ni Mas hantar semula kan? Okey. Faham tak apa yang Madam garis-gariskan semalam yang Madam tunjuk tu? Nampak tepi ni, nampak macam bergerigi je. Baru perasan. Macam ni, buat macam ni, Control A, sini lah. Yang ni tak apalah kalau Madam alah, tak payah letak besar-besar lah Buat 11 je. Okey Madam. Okey. Kalau Madam baiki, Madam hantar semula. Remove space. Macam ni. Nampaklah kemas sikit kan? Okay. So, Mas buat pasal summary. Chapter summary. Okay. Chapter summary. Jangan ikut yang macam dalam tu buku memang chapter 9. Ikut chapter yang apa? Yang kita belajar. The State chapter 3 kan? So chapter 3 goyang pula meja Madam ni. Okay. So definition. Ni macam okay ni. Okay. Element. Kenapa tak keluar Kenapa tak keluar macam ni. Okay. Element of state are elements of state are population, territory, government. Kenapa Amir macam jauh je ni macam ni. Dia rasa ni tak ada masalah kot. Sovereignty and sovereignty. Okay, population means nampak biru-biru merah tu adalah tu salah. Ni macam ejaan ni Mas tengok ni. Mas keluar tak merah biru kalau dekat komputer Mas? Dekat laptop tu macam tak keluar Madam. Dia ada lah tu. Dia ada setting dia tu. Itulah tak pandai. Sorry Madam.
Tak apalah. Ya. Dia rasa kat mana nak check. Dia rasa dia macam automatic je. Okay, so Mas dah terangkan pasal elements of state. So okay lah ni. Tak macam ni. Dia punya tujuannya supaya kamu membaca je. Okay. Chapter summary tu. Okay. Conclusion. What I have learned about in conclusion. Itu. In conclusion. Apa yang saya dah belajar about state. What I have learned. Okay, dah belajar kan? T lah. Many crucial to be fulfilled by the state. Among the needs of people are education, shelter, job opportunity, as well as food ration. With all questions, I like state because I got near about state and alright. Okay lah. Maknanya yang bawah ni Madam suruh buat ayat sendiri kan? Betul tak? So Madam suruh baiki ayat sendiri. So Mas maknanya macam ni. apa yang Mas faham lah pasal state tu. So maknanya macam ni. Yang lain ambil je daripada dalam chapter summary, okay, summarize kan. Tu maknanya dah membaca lah tu, betul tak? So yang bawah sekali tu, lepas kita dah baca-baca, kita keluarkan pendapat sendiri. Alright? So Madam ada baiki sikit-sikit ni, nanti Mas tengok lah tapi rasa okey lah kot. Nak tambahkan page number, tahu tak Mas? Number macam mana Madam? Ambil insert, tahu lah komputer. Okay. Insert. Page number, bottom of page. Ambil, biasa orang letak bawah lah. Tengah ke, tepi ke, boleh belakang. So ada dah lah. Okay. Pesan ni dia ni. Okay, so macam tu lah Word mula-mula kan. Lama tinggal komputer, belajar semula lagu tu lah kita mok-mok ni kan. Kalau ingat tak zaman kita dulu-dulu memang ada kelas komputer, ingat tak? Korang dah ambil belum CSC? Dah ambil ke belum? CSC duduk lagi. Oh, tak lagi Tak. So buat macam ni je Mas, ya? Okey dah ni, berapa words ni? 672 words. Banyak lah tu, dah 2 page. Sepage lebih. Words ni banyak kamu tengok ni, ni word count dia. Okey, nampak tak kat sini yang dia tunjuk ni? 672 perkataan. Banyak lah tu, okay, sepage lebih. Siapa mesej Madam semalam dia cakap Madam saya nak buat 200. Siapa mesej dia ke siapa? Yang mesej Madam semalam tu. Puteri kan? Puteri tak? Puteri ke? Kita cukup dah ke ni 6 orang ni? Cukup dah ke 1, 3, 4, 5, 6? Senyap belaka? Cukup dah ke? Okay, so ini Mas punya summary state Mas tu. Okay, mana kembalikan pada Mas mula, boleh? Madam, Hak Puteri tu Madam baca dah ke? Itulah Madam nak baca dah ni. Madam tak ingat siapa dah hantar ke Madam semalam. Banyak pula tiba-tiba kamu semua menghantar. Tu yang Madam nak buat slot pagi ni. Puteri. Sekejap Madam. Puteri. Ni ke Puteri Madam tengok ni? Dan masalah Madam boleh je. Betul Madam diam? Ya Allah. Itulah masalah Madam ni kadang-kadang. Madam ingat lepas tu Madam tak ingat. Okay. Macam mana kita je summary tu Puteri? Nampak? Summary, sama. Okay. Summary ni. Nampak tak yang Madam Niha ni? Nampak. Okay, first on the PAD want to be written by tak payahlah tu nama Madam ni. Tak payah malu Madam ya. Bukan Madam orang cerdik panjang dah. Tak payah letak nama Madam ya. Okay. Okay, nampak ni. Kita guna ni, biasa guna area lah. Okay. Ambil area. Okay. Nampak tak macam tak justify bergegih ni? Nampak tak? Madam sangat tak suka gitu. Nampak tak comel dah. Nampak kan dah cantik. Betul tak? Zu pandai tak Zu? Bolehlah sikit-sikit. Okay. So Puteri pun summarize pasal chapter 2. Okay. In chapter 2 they have 4 important points that we have learned about. In chapter 2 we learn about the power. The definition of power is the capacity. There are 5 types lah. Okay. Nampaklah flow dia. Next is authority. Cuma baikilah
in chapter 2. Okay. There are so authority first. Okay lah, macam sama je macam yang kita belajar, betul tak? Sebab itu buku teks tu. Okay. The third point is legitimacy. Okay. Baik lebih. Sekejap panjangkan lagi conclusion. Macam okey kot sebab kamu buat okey, ni Madam pujilah sebabnya flow dia cantik, dia buat paragraf tak panjang sangat. So just cakap benda-benda penting. Baguslah, itulah maksudnya summary. Cumanya conclusion ni panjangkan lagi, boleh ke Puteri? Boleh madam. Alright, sekejap. Bukan summary ya, summary. Siapa Puteri Okay, boleh dah yang konten yang atas tu okey. Maknanya kalau setakat terlebih sikit-sikit tu tak apalah. Okey. Okay. Madam hantar kat Puteri yang dia save nama ni. Madam pun baru start nak mengesih nama kamu lah. Okey. Alright, Madam hantar semula ya. Ada lagi ke yang hantar? Udah hantar. Saya madam dah check dah. Saya dah betulkan dah. Ya, itulah. Yalah. Habis dah. Coklat. Dah apa kata nak pergi dah. Pergi sekejap ni. Dia amalkan kelas ni. Okay. Ada lagi tak yang kita nak, ada lagi ke yang nak hantar? Zu ada ke nak hantar? Madam menunggu-nunggu Tak kerja. lah Zuzu tunggu last minute Zu hantar nanti. Betul lah. Madam check ID Zu dulu. Yang dia siap dia duk bangga lah, suruh check lah. Itulah patutnya ada dah tugasan baru kejap lagi Madam buat. Yelah kita ni belajar pun tak sangat. Nak ber-ID, bukanlah maknanya lambat kan jumpa 2 minggu sekali. Nak tapi Madam tunggu je lah korang hari-hari Madam check. Madam tutup Tidur? Tidur bed lain Bye. Main handphone dalam kereta itulah. Okay, apalah. Ya? Mas mana Mas? Kau duk makan tengah hari? Ada Mas ni dia madam. Mas dia suka lah. Jangan Ada. Sedap anak Madam panggil korang Mas. Mas juga. Makcik ni sedap. Ada. Mas umur berapa Mas? Mas umur 30 madam. Muda lagi. 30. Muda lagi. Mas dia asal balas nampak. Dia balas mula-mula tak baris. Lepas tu tak sedap hati dia balas lagi. Dia kata amboi. Bagi feedback ke madam. Nak jadi top 10 juga Banyak. Top Okay. 5, top 5. Itulah. Top 5. Sekejap Mama nak mengamuk ni. Sekejap Madam nak mengamuk. Keluar boleh tak? Ambil handphone Mama kita tengok ke bilik lain. Mama tengah kelas ni. Tak payahlah usuk duduk bilik lain. Sekejap. Tak, ambil anak lah. Nanti dia nak buka handphone Mama. Dia tahu kan? Itulah korang anak-anak kecil. Korang tahu kan Madam mengandung pula. Cerita juga apalah kita semua perempuan. Madam. Tahniah. Tahniah. Allah lama dah mengandung. Madam tak buat pembuku kuping. Madam tak buat lagi muka kuping. Baru lagi ke? Alah baru je masa bulan puasa tu pening-pening tengok naik 2 line. Betul Madam tak tahu Madam mengandung. Madam, baby PKP ke? Baby PKP ya madam. Baby gitulah. PKP ya. Tak ada apa nak buat baby membiaklah kita. Tahu lah Jadi madam. lepas tu Percaya KPI tercapai lah tu. tak ada tercapai lah, biasa-biasa je lah. Tapi Madam tak buat buku pin, tak check. Naik 2 line tu Madam biarlah tak makan ubat ke, duk minum air kopi, air Coca-Cola. Allah teruknya perangai. Padahal Madam sibuk lah berdiet-diet sebenarnya. Diet lekat korang tiba-tiba.
Lepas tu tak apalah. Sekarang kan besok kan PKPD. Jadi madam macam takut lagi klinik-klinik. Yelah takut kita ni kalau nak buat buku pink kan penyakit lain pula dapat. Zu agak-agak lepas ni PKPD lagi ke besok ni? Kebarangkalian. Teruskan lagi. Sebab nampak mari naik kan. Mari dulu naik. Nampak 4 kes mari. Mari dulu. Tak boleh lah selak sama madam ni. Dia kan buka tuition tutup nak jual ikan pula tutup juga. Pening kepala dah. Nah. Okay. Janganlah cakap macam tu Azu. Tak ada dah kot PKPD. Takkanlah PKPD 6 minggu. Selak kita. Takut untuk tahu tak pastilah. Ya, janganlah cakap gitu ya. Okay. Dia. Okay lah madam dah balas lah dia ni. Mana Hot Zu? Tengok Zu. Kau balas kat mana Zu? Zu? Ya. Maknanya I discuss kamu orang dah minggu ke berapa topik file dah ni. Banyak dah saya balas kat tepi. Nanti saya screenshot ke madam. Kalau ada naik sini. Tengok Ya ni, Allah, saya buat. Nur Farizah Johari 79 post. Tak ada lah pensyarah. 79 post. Hari-hari tengok. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan madam buka ID scan macam madam buka WhatsApp. Hari-hari madam tengok. Hari-hari. Okay. Aini Sofia okay lah 41 post. Uda 36 post. Dia 34 post. Dia diam. Dia dalam kelas tapi lah ID scan tu okay jugalah. Lepas tu Cik Mas pun tiba-tiba pula naik top 5. Biasa puteri duduk sini. Hak mana minggu mana? Zu. Aku tak percaya je Zu ni. Mana minggu mana? Minggu mana tu Zu? Zu? Ngajuk dah ke? Mana ni? Sekejap. Banyak minggu saya balas tu madam. Tengok tu. Kejap Serik nama saya bawah tu. Cuma tak latest reply tu. Yang mana? Dia macam ni. Madam ni, madam akan ikut ni Sini. So sekarang ni kita dah dekat minggu, berapa bulan dah kita? Kita dah, lepas ni, yang ni tau, yang latest. Sekarang ni lepas ni madam akan buat kat sini pula. Ni tak ada lagi. So Zu duk reply kat mana? Tu madam tengok kat mana saya tengok. Minggu, saya tanda. Allah kata tu. Cuma dia tengok WhatsApp sekarang. Saya buka. Allah. Siapa tengok WhatsApp? Bukan tengok tu. What is authority? Zu jawab dah. Ni madam tak balas lagi. Apa How kamu to kata get authority? Zu jawab dah. Authority tu Zunuh, zaman dulu-dulu, zaman Semina 1, Semina 2 tu. Apalah madam, saya nak jawab belakang madam Bui. Okay, hari ni madam tunggu sampai minggu ke-10 boleh? Hari ni janganlah, rehat lah. Kira body ni madam. Kira tak, konten. Sebab Konten. sebab dulu madam pun tak berapa tahu juga pasal apa. Madam. Macam tapi rupanya konsep dia macam ni. Madam Satu bagi minggu. makan. Madam nak bagi makan. Madam nak bagi makan free je ni. Madam nak tengok berapa? Bagi 10. Gitu ya. Nak tolong EPJJ. Gini, sekarang ni kalau ikut kan kamu semua kan kita jumpa 2 minggu sekali. Ini pun PAD 120 paling selalu kita berjumpa kan. Jadi untuk yang ni kita kenalah sentiasa ni. Jadi EPJJ ni dia buat ikut apa? Ikut week. So memang pun kalau ikut full time ni minggu depan ni minggu yang ke-10 dah. Faham tak? Jadi betul lah dia buat dekat sini. Zu nak cover balik lah. Zu tak tengok. Yalah. Apa Zu sok mau diam je. Kenapa Zu sentiasa selalu diam dalam you future sok mau diam. Apa Zu tak dan ke nak tengok? Saya dah ni, kat rumah tak ada lain tegur. Lepas tu tak pergi kerja ke? Tak pergi sebenarnya ni? Tak, PKPD kita orang tak boleh kerja sebenarnya tapi tu kena terpaksa mari minta kebenaran daripada ketua jabatan lah nak mari sini. Sebab kita kan PKPD kan? Jadi tak, kalau kat rumah tak ada internet. Internet tak ada bukan tak ada internet ada, lain tak ada. Zu terpaksa duduk depan masjid. Ada lah. Oh Allah, kat mana rumah? Mereka duduk besuk. Sebabnya saya kebaikan. Jauh juga. Sebabnya cuba dah minta line dengan apa ni Unify kata tak ada tiang situ jadi lain.
Tak ada tiang tu lah. Dah anak-anak belajar macam mana PDPR? Saya pergi sawah padi kat belakang tu. Bawa anak-anak dengan kereta. Ya Allah, Susah ya. lah. Tu zoo tak aktif mana. Oh, patutlah senyap je. Betul handphone ada handphone. Oh, okey. DG 0.5 KB saja. 1 KB. Ambil lah Selcom, tak guna DG Zu. Selcom tak ada terus rumah saya. Sure ke? U-Mobile ada sikit-sikit tapi teruk lagi pada DG. Ya. Dahsyatnya lah ya. Zaman-zaman ni, zaman-zaman orang perlukan internet ni. Kadang-kadang orang call pun tak dengar juga. Itulah media tengok Zu ni dalam kelas aktif sangat. Tapi bila ke IDiscuss, kat WhatsApp macam jarang-jarang menyampuk lah. Yelah. Kalau Mas tu ada dah, media dah save nombor dia, kita body tengok status WhatsApp lah. Okey lah, ada lagi ke yang nak tunjuk? Okey, IDiscuss apa semua. Oh, media tak presenting tadi. Okey, IDiscuss media dan tengok. Tak apalah Zu, slow-slow. Media pun akan tengok. Maknanya media tengok tadi, dia pun ada reply yang dulu lama-lama. So maybe lah korang semua pun tengok daripada awal-awal. Tapi macam yang memang dah sedia daripada awal suka balas-balas tu, tak ada masalah lah. Tapi media dah tahu dah kamu semua tengok semula yang lama-lama Zu Zoom jadi sekarang mungkin dalam week 4 dah. Daripada week 1 sampai 4. Dah Zu, kita dah week 10 dah. Tak apalah Zoom lambat sikit. Tak apalah masalah internet ya. Okey lah, so hari ini kita akan boleh ke nak rehat ke ataupun nak terus belajar chapter 5? Santai-santai je. Madam. Santai-santai. Tak apa belakang Mas. Madam santai je kan. Madam je dia ngajar lagu ni lah ya. Puteri, Madam dah hantar dah ke? Panjangkan lagi conclusion ni? Dah Madam dah. Itulah Madam. Mas apa dah Madam? Terima kasih. Okay, tak apalah slow-slow lah Mas belajar word tu. Nanti kalau tak kerti PM lah Madam. Madam macam mana nak buat gini? Nanti Madam pun tak kerti sangat. Boleh lah. Madam. Okay, kita akan belajar chapter berapa dah kita belajar ni? 5. Chapter 5 dah ya. Okay, chapter 5. So, chapter 5. Kita dah belajar chapter 1. Kita dah belajar chapter 2. Kita dah belajar chapter 3. Kita dah belajar chapter 4, law. Dan hari ni tibalah masa untuk kita belajar pasal chapter 5 iaitu constitution. Okay, dari segi bahasanya. Media percaya constitution adalah perkataan yang jarang-jarang nak sebut. Cuba kamu sebut constitution. Terbelit tak lidah? Constitution. Boleh ni Mas? Mas cuba sebut constitution. Constitution. Malu. Udah? Cuba sebut constitution. Constitution. Okay, siapa lagi? Puteri? Constitution. Nampak tu, constitution. Siapa lagi? Dia? Constitution. Yang lagi ke yang Media tak sebut Zu. Mas. Sofia. Sofia dengan Puteri tak sama ke? Pening lah mereka. Tengok sikit muka. Puteri. Ni Sofia. Puteri, cuba tengok muka Puteri kejap. Okey, Puteri budak umur 19 tu. Betul ke Puteri? Puteri Sekali Madam. Puteri dia diam. Dalam kelas. Puteri ni dia diam tak dalam masa kelas dia diam tapi dia aktif masa You Future. Zu pula masa kelas dia lecak mulut dia tapi dalam You Future dia diam. Itulah dia. Okay. So Aini Sofia, Puteri dengan Uda adalah 3 insan yang sentiasa memeriahkan You Future. Betul tak? Lepas tu tengok tu Zu dia siap makan-makan, happy dia. Okay. So Puteri, cuba sebut constitution. Constitution. Okay, constitution ni apa dalam bahasa Melayu ni? Apa dia? Perlembagaan. Yes, perlembagaan. Okay.
Ingat tak hari tu tiba-tiba Tun Mahathir bukan lagi Perdana Menteri, tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin Yassin. Siapa ingat kisah tu? Tahun lepas kita diambang-ambang nak naik COVID, tiba-tiba bertukar Perdana Menteri kita. Adalah seminggu kita duk pening mikir siapalah Perdana Menteri. Pintu Ya. belakang tu ke madam? Orang cakap pintu belakang kan. Madam malas nak cakap gitu kan. Itu ayat-ayat sosial media. Tapi kalau nak faham mudah gitulah pintu belakang. Betul tak? Kerajaan, lagi tak sedap bunyi, kerajaan tebuk atap lah. Ada tak dengar? Ada. Kalau hak set-set ada Facebook, dengar benda tu lah kan. Okay. So, biasanya kita tukar Perdana Menteri masa bila? Masa pilihan raya. Betul tak? Najib, tukar pada Tun, ataupun macam biasanya tukar apabila macam daripada Mahathir tukar kepada Pak Lah, maknanya tukar, tapi tak pernah lagi bertukar dalam keadaan macam tiba-tiba tanpa pilihan raya, tiba-tiba parti yang berbeza seperti yang berlaku hari tu. Betul tak? Okay? Betul tak korang? Betul madam. Slow ni suara. Lepas tu, okay. Bila dah macam tu, apa dia justify? Mengikut perlembagaan, betul tak? Kuasa raja yang di-Pertuan Agong berhak. Jadi, kita tak boleh nak cakap kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang, tak boleh. Sebab kerana lantikan yang dibuat itu adalah mengikut kepada perlembagaan. Okey, perlembagaan ni apa? Ianya adalah sejenis undang-undang, okey, yang paling tinggi dalam sesebuah negara. Okey, itu perlembagaan. Kita belajar sebelum chapter 4 undang-undang. Undang-undang tu kata ganah dah, bisa dah sebab dia jaga kita. Kalau orang jahat, dia kejar, dia akan maknanya undang-undang nak jaga kita dan nak halang daripada kejahatan-kejahatan lah. Tapi dalam undang-undang tu kita ada belajar constitutional law. Okey, iaitu itulah undang-undang yang paling tinggi dalam sesebuah negara. Macam kita ada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi itulah undang-undang yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada yang di-Pertuan Agong, Raja, Agong kita lebih tinggi, perlembagaan lagi tinggi daripada yang di-Pertuan Agong dan lagi tinggi daripada Perdana Menteri. Cuma tu nak cakap bisanya perlembagaan. Ada satu chapter khas untuk perlembagaan. Okey, faham tak kelas? Faham ke tak? Faham. Okey. So, perlembagaan adalah satu undang-undang, cuba tulis-tulis sikit, yang akan melimitkan kuasa kerajaan. Kenapa? Sebab kita takut kerajaan ni manusia. Betul tak? Bila kerajaan ni manusia, dia boleh gunakan undang-undang, okey, dia boleh gunakan kuasa dia untuk buat apa saja. Okey, kalau dia baik, tak buat benda-benda pelik, tak apalah. Tapi kalau kerajaan ni, biasalah kerajaan pun manusia juga. Dia ada tendensi ataupun kecenderungan untuk menganiaya rakyat. Okey, ianya start daripada dulu-dululah. Okey, ni Medik pergi ke bahagian last ya. Pasal constitutionalism ni. Okey, kejap. Kejap Dia ada last topik dia bermaksud constitutionalism. Nampak ke yang Madam tunjuk ni? Nampak tak? Nampak madam. Okey. Maknanya sekerajaan yang ada perlembagaan dalam pentadbiran dia. Okey, kamu tahu tak? Pernah tengok tak cerita Raja Bersiung zaman-zaman dulu tu? Ada tak cerita Piramli, zaman Piramli tu Raja Bersiung? Ada tak? Pernah tengok tak cerita zaman dulu Raja Bersiung? Okay, apa Raja Siung tu cerita dia pasal apa? Bukan yang makan darah tu ke? Mula-mula ia tukar masak ia kerak masak luka, betul tak? Lepas tu darah masuk dalam sup tu, betul tak? Betul. Lepas tu dia tanya, lepas tu nak buat biar lambat dah nanti raja marah tak? Lepas tu masuk dalam sup tu dia hidang je kat raja. Lepas tu raja kata, pelik sedap hari ni. Masak letak gapo ni, betul tak? Ada tak? Betul tak? Betul. Sangat tengok cerita tu masa kecil dulu. Lepas tu, bila gitu, beritahu raja sikit-sikit nak pancung. Tiba-tiba pancung, betul tak? Pancung. Maknanya semua kuasa ada pada dia. Kalau kita tengok, digambarkan raja-raja zaman dulu, okey, nanti beta akan pancung. Tak tahu resepi pancung letih dah. Lepas tu,
Okey lah, takutlah tukar masuk ni, dia pun ngakulah. Dia kata, oh sebenarnya tangan patik berdarah termasuk sikit dah lambat nak hidang. Ni lah, apa orang kata? Kita hidang lah. Oh, ingredient dia maknanya kata, oh rupanya bahan dia darah. Jadi lepas tu, dia pun kata, oh okey lah, lepas tu kena letak darah sikit-sikit, letak darah-darah. Mula-mula sampai habis dah guna darah banduan pula. Orang yang jahat-jahat kan. Lah nak guna darah rakyat. Itu maknanya kerajaan cekik darah lah tu. Tak ada lah kerajaan kita sekarang duk makan-makan darah orang. Tapi nak ceritanya, kalau raja ataupun pemerintah buat sewenang-wenangnya tanpa ada satu undang-undang yang nak jaga mereka, gitulah ikut nafsu dia. Faham tak? Faham ke tak? Bayangkan, you boleh suka-suka hati tak tahu resepi nak pancung orang, lepas tu rasa sedap darah nak makan darah. Tak boleh gitu. Jadi, rakyat semasa tak adanya undang-undang yang bergelar perlembagaan ni, hidup mereka sangat terseksa lah. Kena ikut je, takut ketar je, okay, dengan kerajaan. Jadi, perlembagaan, okay, konsep keperlembagaan ataupun kerajaan yang berperlembagaan ini diperkenalkan kerana kasihan kepada rakyat. Rakyat yang diperkotak-katikkan ataupun boleh dipergunakan oleh raja-raja. Kalau raja yang bagus, raja yang baik, kan, tak apalah. Macam mana raja yang zalim? So, perlunya ada perlembagaan untuk menjaga kita rakyat. Kita dengan kerajaan ni umpamanya timun dan durian. Maknanya orang kata dilenyek kita, tak ada apalah. Okay, so kena ada satu undang-undang yang sangat tinggi, yang melebihi tinggi daripada pemerintah sendiri untuk jaga rakyat. Okay, so faham tak apa asal usulnya perlembagaan ni ada? Faham tak? Faham ke kelas? Dia harap faham lah. Mana ni semua orang ni? Faham. Faham. Okey lah. Alright. Okay, so apa itu perlembagaan? Okay, macam Madam cakap tadi, perlembagaan adalah sejenis undang-undang. Tulis, ambil buku ni. Oh, Madam cakap sejenis undang-undang. Tulis. Okay. Adalah dalam tu dia ceritakan satu kumpulan ataupun prinsip-prinsip yang berkaitan, dalam tu pasal undang-undang yang berkaitan tentang kuasa kerajaan dan hak rakyat. Okay, so kuasa kerajaan belah sini, hak rakyat belah sini, dan bagaimana kedua-dua ni diseimbangkan. Maknanya kita tahu kerajaan memang berkuasa, dia boleh mengarahkan kita untuk buat apa-apa. Kita kena dengar, tetapi dalam perlembagaan dia ada satu pula lagi, iaitu hak rakyat. Walaupun kerajaan berkuasa, kerajaan boleh mengeluarkan perintah, tapi jangan lupa di dalam perlembagaan dia ada lagi satu bahagian, separuh darinya adalah hak rakyat. So maknanya kita terjaga dengan adanya perlembagaan. Okay? Perlembagaan juga membawa maksud dia ceritakan hal-hal basic elements of government. Ambil yang ni. The powers of this element dan apakah syarat-syarat untuk memegang jawatan dalam negara, dan berbanyak-banyak dan berbagai-bagai hak dan keistimewaan rakyat. So dia tak lupa juga nak cerita pasal rakyat. So, elements of government ni maksudnya badan pembuat undang-undang, parlimen. Macam mana nak jadi ahli parlimen, Perdana Menteri, macam mana nak jadi Perdana Menteri, yang di-Pertuan Agong, macam mana yang di-Pertuan Agong dilantik. Semua dia cerita dalam perlembagaan. Okey. Pilihan raya, siapa yang kondak pilihan raya pun dia cerita dalam perlembagaan. Dan berbagai-bagai hak kita, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk belajar, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan harta, berbagai-bagai hak. So, okey, kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kena tahu pasal perlembagaan, sebab dalam itulah diceritakan sampai tahap mana kerajaan boleh buat dan sampai mana kita boleh hak kita. Janganlah kita tak tahu, okey? So ini adalah undang-undang yang paling basic dekat sesebuah negara tu. Apa-apa pun kita kena rujuk. Sebab perlembagaan ni dia akan menentukan
corak pemerintahan sesebuah negara. That's why bila orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan pintu belakang apa semua, dia backup balik. Dia kata lantikan dia sah berdasarkan kepada perlembagaan. Dia cakap perlembagaan, orang tak pandai nak kata dah, sebab perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi. Orang tak boleh dakwa-dakwi dah, maknanya orang tak boleh nak takir-takir dah. Okey, faham tak? Betapalah perlembagaan ni walaupun seketul buku tapi ia power. Okey, faham kelas Okey, ini adalah perlembagaan kita. Bukan mudah untuk mengubah apa benda yang ada dalam perlembagaan. Okey, seperti mana yang Media dah buat latihan itu. Perkara 153, hak orang Melayu dan Bumiputera termaktub dalam perlembagaan. Nak ubah sangat susah, ya. Sebab itulah penting. Okey, kenapa orang Melayu boleh masuk UiTM? Tak ada lagi mana-mana dalam negara kita ni ada satu universiti khas untuk orang Melayu dan Bumiputera, melainkan UiTM. Sebab apa? Nak bantu kita. Boleh ke orang boleh masuk ke suka-suka hati? Boleh. Tapi kena ni lawan dulu Federal Constitution ni, perlembagaan ni. Okay? So sebab itulah kita kena faham perlembagaan dan jaga perlembagaan. Sebab dalam ni isi kandungan dia tu jaga kita. Okay? So especially orang Melayu lah, hak kita ada dalam tu. Okay, dan hak orang lain pun ya jugalah. Tapi kalau guna perlembagaan, orang tak berani nak kata apa. Okay, so perlembagaan ada beberapa jenis. Okay, iaitu Media simpulkan ada 4 jenis. Written, unwritten, rigid dan flexible. Bertulis, tidak bertulis, rigid, sangat susah nak diubah. Maksud dia flexible, dia boleh diubah, mudah sikitlah tak banding dengan yang rigid ni. Okey. Kita pergi kepada written constitution. Kamu semua tahu ke esok kita test? Tahu ke tak tahu? Madam. Pukul berapa Madam esok? Pukul 10. Madam set dah siap-siap. Bersedia tak ke? InsyaAllah. Esok Patut medium kena ni sebenarnya beritahu cara-cara nak jawab soalan. Apa ni okey. Okay. So perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis bermaksud ia satu buku. Bertulis, bercetak, letak satu buku. Macam ni. Ini perlembagaan. Senang. Nak cari perkara pasal orang Melayu. Okey, ada. Senang. Bertulis dan mudah bertulis dan tidak bersepah-sepah. Okey. Dia dibukukan dalam satu dokumen, senang nak rujuk. Semua hal semua ada dalam ni. Okey, contoh perlembagaan written constitution ni seperti di dalam negara kita, di Canada dan di negara Bangladesh, dia ada perlembagaan bertulis. Apa bagusnya perlembagaan bertulis ni? Benda yang bertulis, macam korang lah belajar, tak ada buku nota. Pening tak? Macam dengar je pensyarah cakap, lepas tu, gapo tak tahu, betul tak? Tapi kalau benda yang bertulis, ianya lebih pasti, lebih senang nak nampak dan lebih, orang kata, ni lah, distinct means unique. Kita dapat bezakan undang-undang perlembagaan dengan undang-undang yang lain. Benda bertulis, benda yang kita boleh nampak, okay, dia lebih pasti, lebih unik dan lebih, confirm lagi. Okay, so dia tidak akan berubah secara mudahnya. Macam medium lah, bagi arahan yang bertulis. Kalau bagi arahan mulut, kejap dia tukar gitu, kejap dia tukar gini. Tapi kalau bertulis, kamu boleh tanya, bukan Media cakap macam ni ke itu? Macam tu lah juga dengan perlembagaan bertulis. Okay, benda-benda penting perlulah bertulis, bercetak dan kita nampak lah. Okay. Yang kedua, apakah kebaikan perlembagaan yang bertulis adalah ianya tidak mudah untuk dilanggar lah. Violate ni langgar ya. When it is written and known by the citizen, the provision will not easily be violated. Okay, being violated here means being broken by the people. So bila bertulis, senang orang baca, orang pun takut nak langgar. Tapi kalau tak bertulis, orang macam tak sedar pun dah langgar. Okay. Yang ketiga, citizen boleh baca dan tahu pasal perkara-perkara dalam perlembagaan, peruntukan dalam perlembagaan. Bila bertulis, senang nak baca, senang nak rujuk. So bila dia tahu hak dia, dia akan pertahankan hak dia. Dan bila kita tahu kuasa kerajaan sampai setahap mana, kita tahu kita tidak akan lawan kerajaan sebab kita tak nak melawan perlembagaan. Okey, tahukah kamu
Nampak ni. Kita ni sebagai orang Melayu ada dinyatakan siapakah Melayu kalau dekat dalam perlembagaan. Itu dijelaskan dalam artikel 160 ataupun perkara 160. Punyalah besar perlembagaan ni, kalau undang-undang lain kita panggil akta, betul tak? Akta itu, akta ini. Tapi perlembagaan tak guna akta. Dia panggil artikel ataupun perkara. So kalau bila perkara tu jaga-jaga. Itu undang-undang yang sangat tinggilah. Okay, so di bawah perlembagaan, seorang Melayu itu adalah seorang Melayu itu adalah seorang yang dia memenuhi dua syarat ini. Okay, iaitu dia mestilah seorang Islam, okay, dan dia mestilah boleh bercakap bahasa Melayu dan dia mengikut adat istiadat Melayu. So, faham tak? Orang Melayu dekat di Malaysia ni tak boleh kalau tak Islam. Sebab tu yang ada isu apa? Murtad. Minta dekat kerajaan, saya orang Melayu tapi saya nak agama lain lah. Tak boleh. Kat Malaysia, orang Melayu mesti Islam. Dia tak boleh agama Hindu, agama Kristian. Okay? Kalau dia nak agama Kristian, agama lain, okay, dia bukan lagi Melayu. Dia terkeluar daripada jadi orang Melayu. Macam itulah. Okay. Dia mesti boleh memang bercakap bahasa Melayu. Kalau dia nama yang Melayu, muka Melayu, nama Selamah, tapi tak pandai langsung sebutir habuk cakap Melayu. Dia tak kira orang Melayu. Dan mestilah ikut adat istiadat orang Melayu. Okay. So ada jugalah diterangkan pasal orang Singapura kan, dulu Singapura kan orang kata sebahagian daripada Malaysia. So dia lahir di dalam dekat Singapura sebelum merdeka pun dianggap orang Melayu. Okey, keturunan. So kita dengan Singapura ni kan macam Korea Utara dengan Korea Selatan lah, satu keturunan tapi sebab perbalahan politik dua negara terpisah. Alright. So soalan ni pernah masuklah Disember 2019 pasal ciri-ciri written and unwritten. Okey, apa lagi kebaikan perlembagaan yang bertulis? So, sekarang baru kamu tahu kan dalam perlembagaan ada cerita pasal orang Melayu. Itulah penting untuk kita tahu pasal perlembagaan. Dan yang seterusnya adalah perlembagaan yang bertulis lebih boleh menghadkan kuasa kerajaan. Jadi, kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya abuse kuasa dia. Okey. Alright, itu perlembagaan bertulis. Kita pergi kepada perlembagaan tidak bertulis. So, perlembagaan bertulis hanya ada kebaikan je, dia tak ada kelemahan. So, perlembagaan bertulis bagus. Okay. Okay, kita pergi kepada jenis yang kedua iaitu perlembagaan tidak bertulis. Okay, ianya bukan bermaksud tak bertulis sebenarnya. Dia bersepah harah. Okay, ada bertulis, ada tak tulis, faham-faham sendiri, ada yang dalam perjanjian hak zaman dulu-dulu, ia bukan dalam satu buku macam perlembagaan kita. Jadi susah tak nak rujuk. Sana sini, bersepah harah. So, ianya dijumpai dalam adat istiadat, jumpa dalam penggunaan setiap-tiap hari, orang faham-faham sendiri. Jadi benda tu tak bertulis, ada yang bertulis, ada yang tak bertulis. Maksudnya jadi sepah harah gitu. Ini jenis yang macam ni British Constitution. Okay. So memang banyaklah keburukan benda-benda tak bertulis ni. Yang pertama sekali, tak ada kebaikan, keburukan je ada. Okay. Not certain. Tak pasti. Ya ke? Aku rasa ya nenek aku cerita dulu. Yalah ke? Jadi pening. Okay, bila tak bertulis. Okay, so akan menyebabkan orang keliru, confusion dan salah tafsir. Sebab kita macam tak pasti dengan konten dia ya. Yang kedua, ya. Maknanya di Malaysia ni tak adalah unwritten constitution tu. Ada. Kerajaan buat molek satu buku. Semua dalam tu. Okay. Maknanya memang tak ada lah. Ada. Yang ni British Constitution ataupun negara-negara lain yang amalkan. Malaysia mengamalkan written. Jenis kita written constitution. Okay. Okay, thank you Zul sebab bertanya. Okay, yang kedua perlembagaan tu. Huda. Ya Allah, tak dengar suara. Meda tengok slide. Okay. Okay, thank you Uda. Okay, yang kedua, ianya gagal untuk
membezakan antara undang-undang perlembagaan dan undang-undang biasa. Macam Medan cakap tadi, kalau kat Malaysia kita nampak jelas, kalau akta, ordinan, itu undang-undang biasa. Tapi kalau perkara ini, perkara 153, anda telah langgar peruntukan dalam perlembagaan. Oh, serius. Okay, so bila tak bertulis, rakyat macam tak tahu, ini undang-undang yang perlembagaan ke ataupun bukan. Jadi, bila rakyat tak nampak, orang main langgar-langgar, ini sebenarnya sangat berbahaya kepada negara. Macam mana kalau kita benda-benda yang pasal kuasa raja, kuasa Perdana Menteri, semua orang main-main je, bahaya ya. Itu semua boleh mengakibatkan orang kata bahaya untuk kepentingan negara. Okey. Keburukan yang ketiga adalah perlembagaan yang tak bertulis ni, dia akan membawa kepada kerajaan kuku besi. Sebab dia tak bertulis, jadi dia macam tak strict mana, orang tak nampak tu, orang macam orang tak tahu ni, kita tukarlah, tukar. Okey, kalau macam kita tak boleh. Kono comel molek bincang dalam parlimen baru boleh tukar. Kalau tak boleh, kalau tak orang tahu pertukaran tu akan berlaku. Tapi kalau untuk yang unwritten ni, dia main tukar je ikut suka hati dia, ini membahayakan. Tahu-tahu tak ada dah perkara yang lindungi orang Melayu tu, tak ada dah, kita tukar dah, masa tu demo semua tak tahu. Bahaya. So ini boleh menyebabkan rakyat menderita kerana adanya kerajaan yang menukar undang-undang dalam perlembagaan, peruntukan perlembagaan sewenang-wenangnya ikut kemudahan mereka. Bahaya sebab kita nak ada perlembagaan, sebab kita nak lindung daripada kerajaan yang zalim. Tapi bila perlembagaan tu jadi tak bertulis, bersepah-sepah, dia ditukar tanpa kita nampak, khabar-khabar dah tak ada dah hak kita. Okey, bahaya. Okey. Dan yang keempat, perlembagaan yang tidak bertulis sangat susah untuk dirujuk. Alah, macam kamu semualah, nota tak ada. Dengar je media kecek, media tak buat nota. Okey, dengar je saya bercakap 2 jam. Cakap. Benda media ajar tadi. Pun pening sebab susah kita nak rujuk. Sebab susah nak rujuk, faham tak? Tak faham. Lagilah tak faham, tak tahu, berbahaya. Okey, kita pergi kepada rigid constitution yang seterusnya. Jenis yang seterusnya iaitu rigid constitution. Rigid constitution kat sini kamu tulislah, ianya bermaksud bukan mudah nak tukar. Boleh nak ubah, tetapi dia ada prosedur yang sangat susah untuk tukar. So dia tanya kau ni, tanya gini. Perlembagaan kita adalah sejenis yang rigid. Okey. Ada tak dulu hal mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun diturunkan? Ada tak? Dengar ke tak dengar? Dengar. Oleh Syed Saddiq. Ya, Madam. Ya. Dengar kan? Dengar kan pasal tu, kisah tu kan? Kamu ingat bukan mudah Syed Saddiq ataupun perkara tu nak diluluskan, sebab had umur mengundi adalah undang-undang ataupun perkara di dalam perlembagaan. Jadi ianya bukan semudah-mudah nak bentang-bentang kat parlimen lepas tu tukar. Tak boleh. Seorang kena tengok perhalusi, okey? Maksudnya orang kata tukar tu boleh sometimes bila umur 18 tahun. Sebab banyak dah negara lain tu dah 16 tahun dah boleh mengundi dah. Kita 21 tahun dah, kita lambat sangat untuk mengundi. Jadi nak kena ubah juga perlembagaan ni, sebab bila perlembagaan yang dah buat 60 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, dia dah tak sesuai dengan zaman sekarang. Setuju tak Media cakap? Betul, ada tak undang-undang yang dah tak sesuai? Ada, betul tak? Okey, so kena ubah. Okey, tetapi proses nak mengubah dia tu bukannya mudah. Itu rigid constitution. Boleh ubah, bukan mustahil, tapi sangat payah sebab dia ada prosedur dan kaedah yang sangat berbeza. Okey, so maknanya bukan parlimen saja yang boleh ubah. Okey, for example, kalau perlembagaan US, dia tidak boleh diubah oleh badan pembuat undang-undang dia sendiri, iaitu Kongres. Ianya memerlukan persetujuan daripada rakyat. Dia orang akan kutip referendum. Referendum ni maksudnya pungutan suara. Tanya rakyat setuju ke nak ubah ni, buat survey. Okey, tanya rakyat dia. Rakyat dia bukan macam kita 32 juta, dia ada 300 juta nak tanya semua. Bukan main payah lagi. Sebab perlembagaan ni hak rakyat. Okey, kalau mudah-mudah sangat nak ubah, bahaya. Okey, tengok. Untuk mengubah perlembagaan Malaysia, it's not easy
dia memerlukan 2/3 persetujuan daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, ingat Medan cakap ni. Ahli Dewan Negara kita ada 222 orang. Ahli Dewan Rakyat 222 orang iaitu ahli parlimen kita, dan Dewan Negara kita ada 70 orang. Jadi darablah 2/3 daripada keseluruhan tu mesti setuju. Kalau setuju barulah tukar. Okey, maknanya 148 daripada Dewan Rakyat setuju dan 47 orang senator kena setuju. Bukan senang sebab nak meyakinkan setiap orang tu mungkin parti berbeza, tak setuju, tapi Syed Saddiq berjaya. Okey. Maknanya Barisan Nasional, UMNO, MIC, MCA apa ramai dia dalam 211 orang yang setuju bahawa umur untuk mengundi tu perlulah boleh diturunkan daripada 21 kepada 18. Nampak ni. Dan keizinan Majlis Raja-Raja Melayu diperlukan apabila hal-hal yang berkaitan tentang Islam, tentang Bumi Putra, tentang bahasa, dan kalau untuk Sabah Sarawak dia memerlukan yang di-Pertua Negeri punya keizinan berkaitan dengan Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak, hal-hal berkaitan dengan kuasa-kuasa dekat dalam negeri dia dan hak-hak istimewa pribumi dekat sana. Kena tanya raja pula. Raja setuju tak pula? Kalau ahli parlimen setuju, raja tak setuju, tak jadi juga. Jadi di Malaysia ni rigid. Boleh ubah tetapi dia punya cara dan kaedah payah sangat. Macam tak payahlah gitu. Tapi perlulah juga berubah kalau sometimes sebab benda tu dah tak relevan. Okey, apa bagusnya rigid constitution? Yang pertama, government tidak boleh sewenang-wenangnya ubah. Baguslah. Betul tak? Jangan kerajaan rasa mikir bangun pagi ni ubah, kita bosan lah. Tak boleh sebab ia melalui proses yang banyak. Okay. Yang kedua, perlembagaan yang rigid ni lebih stabil sebab dia susah nak ubah, jadi benda tu lama, stabil, rakyat faham, benda tu tak berubah-ubah. Kalau benda yang asyik berubah-ubah ni, esok gini, esok kita macam SOP PKPD lah. Kejap gini, kejap gitu, pening. Tapi kalau benda macam yang rigid ni dia stabil. Jadi dia akan menyebabkan kestabilan negara. Okey. Yang ketiga, kurangnya konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, kalau kamu nak tahu dalam perlembagaan juga dia cerita apa tugas kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Contohnya kerajaan negeri dia hal tanah, hal agama, macam-macam hal lagi. Kayu, hutan, betul tak? Tapi kalau kerajaan pusat pasal pendidikan, pasal keuangan, pasal kesihatan. Jadi dia dah bagi dah siap-siap. Ni tugasmu, ni tugasmu. Jadi dia tak balah. Okey. Jadi kalau asyik berubah-ubahnya, ni okey royalty kita bergaduh-gaduh pasal benda-benda tu sebab perlembagaan suka berubah-ubah, jadi akan menyebabkan pergaduhan dalam antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ini tugasan dia. Okey. Dalam perlembagaan dah diceritakan dengan jelas, kerajaan pusat ada tugas dia yang ni. So, dia kalau nak bincang pun dia bincang hal ni. Kerajaan negeri pasal hal agama, pasal air, lagi pasal apa lagi? Mas kahwin, dia bincang. Dan ada juga benda yang concurrent list. Concurrent list ni bermaksud benda yang dua-dua boleh saling bincang, boleh dua-dua macam perumahan, kebajikan rakyat, dia dua-dua boleh bincang. Okey. Ni. Nampak? Ini kalau kamu nak tengok askar. Adakah askar negeri Kelantan je? Lain pula askar negeri Terengganu. Ada ke askar negeri Kelantan pakai baju hijau, askar negeri Terengganu baju hitam, Pahang lain baju putih. Ada ke? Tak ada kan? Sebab dia seragam. Macam tu juga dengan sekolah. Satu sekolah cuti satu Malaysia. Betul tak? Sekolah pakai baju sekolah, pakai baju sekolah ni. Tak ada lah kalau ni. Tapi kalau bab agama dia beza pula. Okey? Ikut raja dia pasal air. Kalau air, syarikat air negeri Kelantan. Apa nama syarikat air Kelantan tu? Air keruh tu? Air keruh, air tak ada tu? Air Kelantan. Air Kelantan. Syarikat air Kelantan. Kalau Terengganu? Satu tak Zul, kita duk bayar bil tak? Murah je. Okey lagi kalau Pahang, Medan Terengganu. Tapi duduk sana Jabatan Bekalan Air. Kalau Selangor Syabas. Betul tak? Kesatu mana? Kita satu dah. Kita satu. Okey, semua ada apps dah. Okey, so dia ada tugasan masing-masing. Tak usah balah. Okey, so concurrent list pula adalah hal-hal yang
dua-dua boleh bincang. Contohnya pasal kebajikan, pasal beasiswa, okey, pasal longkang-longkang. Bolehlah sekali bekerjasama. Okey. Okey, dan yang keempat yang bagusnya adalah apabila perlembagaan ni susah nak diubah, hak rakyat akan terjaga. Yalah, kalau tidak khabar-khabar tak terjadi. So, contohnya macam rakyat nak bantah, nak berhimpun aman. Boleh je sebab dalam perlembagaan ada peruntukan untuk bebas untuk berhimpun. So ikutlah, tapi pastikan bebas, aman lah, aman damai lah dia punya perhimpunan tu. So maknanya nak tunjukkan nak berhimpun, ikutlah. Tapi zaman law ni tak boleh nak berhimpun lah, COVID. Adik COVID kat selak. Okay. Okey, apakah keburukan perlembagaan yang susah nak ubah ni? Pertama sekali, bila masyarakat dah berubah, dia tak berubah lagi, jadi undang-undang tu dah tak jadi relevan. Itu point nombor 1 maksud dia. So undang-undang ni kena berubah juga, tapi kalau susah sangat, sampai dia beratus tahun tak ubah-ubah, orang dah bukan zaman Tok Kaduk lagi, zaman ni dah tak boleh. Okay, so ianya cannot meet the demand of changing society. Tidak boleh memenuhi kehendak ataupun permintaan golongan masyarakat yang sudah berubah. Yang kedua, dia kalau ada apa-apa krisis, tak boleh nak selesaikan secara serta-merta. Sebab tak boleh, kita ada peruntukan ni. Dia macam susah nak ubah. Okay, so yang ketiga, memberi terlalu banyak kuasa kepada kehakiman untuk menentukan kesahihan undang-undang tu. Sepatutnya setiap badan adalah sama je tinggi, tapi kat sini kita bagi hakim terlalu banyak kuasa. Okey. Okey. Kita pergi kepada, lepas ni kita rehat sekejap, kita pergi kepada flexible constitution ataupun orang panggil yang lebih mudah diubah. Okey, dia sangat berbeza, dia boleh diubah macam biasa-biasa je. Setuju kat parlimen dah ubah, ya. Tidak ada kaedah-kaedah special untuk mengubah perlembagaan. Contohnya Bangladesh, dia mudah dia nak ubah, tak payah nak tanya-tanya. Dia hanya mengharapkan simple majority. Kalau kita 2/3 majority, dia simple je. Apa yang bagus ni perlembagaan yang mudah nak berubah ni? Yang pertama, dia akan mudah lah. Macam masyarakat berubah, dia pun berubah. So macam relevan undang-undang ni. Relevan perlembagaan ni. Yang kedua, dia boleh respon jika ada apa-apa berlaku krisis, dia boleh respon secara serta-merta. Alright? Okay. Tapi keburukan dia lagi banyak lah. Jika terlampau senang sangat berubah-ubah, kerajaan akan mengubah sesuka hati mereka, dan ini akan boleh menyebabkan hak rakyat mungkin terjejas. Okay? Dan yang kedua, kalau terlalu berubah-ubah sangat, ianya akan menyebabkan unstable. Okay? Yalah, benda yang asyik-asyik berubah. Sekejap dia cakap gini, sekejap dia kata assignment ni, sekejap gitu. Korang pun jadi pening, jadi tak stabil. Okay? Dan yang ketiga, hak rakyat mungkin tidak dilindungi. Okay? Sentiasa berubah-ubah akan menyebabkan memburukkan keadaan. Nak kalau ianya melibatkan hak rakyat, dan hak rakyat mungkin semakin lama semakin dulu kata orang Melayu ada keistimewaan, lama-lama tak ada mana dah. So kita takut ini akan membahayakan membahayakan masyarakat. Dan bila sentiasa berubah-ubah, konflik mungkin berlaku antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, faham tak kelas? Kita rehat 5 minit. Tahu kamu pun mesti letih. Lepas tu kita sambung sikit-sikit lagi, lepas tu kita habis. Lepas tu Mary tinggalkan kamu untuk buat you future pasal good constitution. Okey tak? Nanti nak brief tentang esok tu deh. Boleh. Okey. Nanti kita brief esok tu. Okey, dah tanda attendance ke belum tu? Dah. Okey. Sekejap Madam nak tengok aim sekejap. Banyak ni mesej Madam. Siapa ni? Siapa hantar ni? Siapa ni? Madam, sorry lah Madam tak save nombor kot. Dia rasa tu Dia, madam. Dia ke? Kejap check. Madam check terus dia Mana dia? Tak siap lagi, madam. Kejap tak Madam tengok. Siap 11 Jun hari ni. Chapter summary, chapter 4. Kemas je
The needs of law are to maintain order without law. Okay, so ni bagus. Ni maksud undang-undang dan fungsi undang-undang. The main sources, okay, of law are, tak payah huruf besar je ni, huruf kecil-kecil je. Boleh dia Yang ni. Boleh, Madam. Huruf kecil je. Oh, ni satu lagi. Men are the shift wages. Tak siap lagi. Tak siap lagi. Ini orang kata pendapat kamu. Okey, ayat kamu sendiri yang ni. Boleh tak? Boleh, Madam. Sebenarnya, okay, in this chapter we know that law is, buat ayat sendiri, buatlah 5 baris ke apa, asalkan kamu dah baca chapter summary tu, faham dengan apa yang kita belajar, so orang kata okay lah, sebab tujuannya pun memang nak suruh baca, okay, macam benda beranak 10 kali lah. Jahal. Mana Alamak. Susah juga nak WhatsApp guna ni. Yang ni ke? Bukan. Ni. Ni. Mas, kamu delete dah pula? Dian, apa delete? Tak ada lagi tu, Madam. Kejap-kejap saya send balik. Tak apa, tak apa. Dia lah, Madam. Ini siapa? Siapa yang ni? Dia tu, Madam. Tu yang Mena tengok tadi, Madam. dia. Tadi ada lagi. Sekejap. Mana? Sekejap, Mena tengok sekejap. Banyak WhatsApp masuk. Sekali masuk 30. Banyak sangat geruk. Kadang-kadang sampai kita tak terbaca. Search courses. Tengok ya. Written and unwritten, rigid, flexible, supremacy terus. Oh, tak payah belajar lah characteristic of good constitution, dah tak ada dalam syllabus rupanya. Ni syllabus lama. Tu mana nak check tu. Tak payahlah yang ni. Tapi kalau kamu nak baca, bolehlah baca untuk kefahaman. So nak habis dah ni sebenarnya. Okay. Meda cakap pasal supremacy sikit. Nak rehat lagi ke? Macam mana tu? Nak rehat lagi ke macam mana? Sekejap, Madam. Tak apa. Rehatlah dulu. Dia nak membaca WhatsApp lah. Puyo ni. Masuk habis lah dalam record kita.
Okay, semua dah ready ke? Madam nak ajar ni cara-cara nak jawab test esok ni. Dah madam dah. Okay, last kali Madam nak habiskan sikit lagi pasal supremacy of constitution. Okay, macam Madam cakap tadi, supreme ni maksud tinggi Perlembagaan ni sangat tinggi. Jadi bukanlah kita kena hormat, kena sembah perlembagaan. Cuma kita kena hormat undang-undang. Janganlah kita buat benda yang melebihi undang-undang lah. So, okay. So, supremacy bermaksud undang-undang yang tertinggi dalam satu-satu sistem. Okay. Kualiti dia paling tinggi dalam negara, dia yang paling tinggi dan dia akan protect kita. Okay. So dia ada beberapa features dia, iaitu dia adalah undang-undang yang paling tinggi dalam negara dan apa-apa undang-undang yang dibuat tak sama dengan perlembagaan. Contohnya kita kata negara kita agama Islam, betul tak? Lepas tu kita pun apa? Undang-undang negeri ni dia kata buat undang Islam bukan agama rasmi. Jadi dia jadi tak boleh, okey. So apa-apa undang-undang yang dibuat selepas merdeka yang tidak sama dengan perlembagaan tidak boleh diguna pakai, okey. So apa-apa undang yang kita nak buat kena rujuk pada perlembagaan. Sama tak? Kalau tak sama ataupun kontra menyalahi, tak boleh pakai. Okey. Perlembagaan ni dia telah mendividkan kuasa kerajaan iaitu kepada badan pembuat undang-undang, badan pelaksana, Perdana Menteri semua dan juga kehakiman. Okey. Dan perlembagaan memberi kuasa kepada Perdana Menteri, menteri dan apa-apa institusi dalam sistem kerajaan Malaysia. So habislah chapter ni. Bisa tak perlembagaan dia nak tanya? Bisa tak? Madam. Faham Ya. Itu boleh tak? Ulang balik yang supremacy tu. Boleh. Supremacy ni maksudnya tinggi. Undang-undang yang paling tinggi dalam sesebuah negara. So dia ada kualiti dia. Even raja pun tak setinggi perlembagaan. Ianya sangat, dia legal dan dia yang akan menjaga kita. Okay. So dia legal dan akan menjaga politik negara kita. Okay, so sangat penting perlembagaan. So ada beberapa ciri-ciri ataupun yang melambangkan ketinggian perlembagaan kita, keluhuran perlembagaan. Yang pertama sekali, ianya merupakan undang-undang yang paling tinggi dalam negara. Yang kedua, apa-apa undang-undang yang tidak sama dengan perlembagaan akan terbatal dengan sendirinya. Yang ketiga, apa-apa undang-undang yang dibuat selepas hari merdeka yang tidak sama dengan perlembagaan akan terbatas sejauh mana ianya tak sama. Okey, so apa-apa undang-undang yang tak sama dengan perlembagaan, maknanya katakan buat undang-undang yang macam orang Melayu tak ada keistimewaan, terbatas. Sebab dalam perlembagaan dia cakap dah orang Melayu ada keistimewaan dia, ya. Okey, apa-apa undang-undang yang bakal dibuat mestilah konsisten ataupun selari dengan perlembagaan. Okay. Dan perlembagaan ni dia punyalah tinggi sebab dia yang membahagikan kuasa kerajaan, kuasa badan-badan kerajaan, parlimen, badan pembuat undang-undang, parlimen, okey, badan three branches of government dan semualah. And then constitution give power and authority to the Perdana Menteri. Okay, dia lebih tinggi pada Perdana Menteri sebab dia yang berkuasa kepada Perdana Menteri dan semua institusi dalam negara. Okay, Madam ada satu nota bahasa Melayu yang Madam buat. Sekejap semalam Madam dah bentang dah. Dekat datuk-datuk lah kononnya kan. Tak adalah datuk-datuk. Oh lah Zul, dia screenshot dah. Minggu ke berapa tu Zul? Minggu keempat ke? Okey. 2, 3, 4. Yelah. Nanti Madam tengok. Okey. So, ambillah buat baca-baca ya. Ni dalam bahasa Melayu Madam prepare sebab Madam kena bagi latihan lah dekat ahli-ahli parti politik ni. Ahli-ahli parti, okey, orang-orang politik. So, Madam bagi kepada kamu. Okey, supaya kamu boleh baca, dia sama je, okey? Tapi dalam bahasa Melayu. Kalau Madam rajin, Madam boleh buat slide, okey?
Tapi itulah media duk guna ni kamu. Ni ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, dia macam compress kan tapi dalam bahasa Melayu. Kalau kamu tak faham bolehlah baca. Okay. Alright. Okay, kita akan bercakap pula pasal esok test. Betul tak esok test? Takut tak? Takut ke biasa je? Okay. So kalau kalau EPJJ kamu buat artikel review, okay? So bukan artikel review, chapter summary. Okay, ni pun dah settle. Chapter summary nak hantar bila ni agak-agak ni? Isnin boleh? Ni boleh lah, tak kisah sangat lah korang, okay? So untuk midterm test, ya? Nak submit nanti media kau buka dekat future ke? Memang senang kat future apa-apa ada bukti kamu semua hantar kan, benda tu tak hilang, okay? So kalau guna WhatsApp ke email personal ni tak payahlah. Okay, midterm test ni individual task, okay? Akan masuk chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Maknanya benda yang 5 seminar yang madam ajar ni kan akan masuk esok dan kamu wajib jawab semua. Tapi janganlah takut sebab walaupun 5 soalan, satu soalan tu 5 markah je. Okay, very short essay dan kamu kena jawab semua dan soalannya sama je dengan budak EPJJ. Benda yang sama je. Okay, madam pun dah tak ingat dah. So, madam Mungkinlah soalan bocor madam madam tak ingat dah soalan gapo tu esok. Tapi ada dah madam lama dah benda buat soalan tu. Okay, saja. Bersyarah semua ayat gitu. Alah kamu boleh buka buku ya. Okey, ada template dia. Template. Gegamnya dah tak ada pula template. Mana template dah? Template untuk no. Aduh rasanya. Okey. Lantaklah template tu letak dah esok. Dekat dalam tu. Yang ni yang mana nak tunjuk cara-cara nak menjawab soalan. Okey. Okey. So kamu kena ingatlah ni macam lebih kurang dia punya apa ni? Skema lah media study dengan budak-budak ni. So kamu kena ingat apa itu politics, apa itu political science, apakah bidang-bidang yang berkait rapat dengan sains politik. Kita ada 7 bidang. Scope. Ni dia. Jangan tersalah, jangan tukar takir lah. Okay. Okay, chapter 2. Ini jawapan dia. Semua dah ada dalam nota madam, semua dah ada dalam buku madam. Okay. Nak ke benda ni? Naklah tu. Okay. No. Nanti kakak madam beri. Okay, so ini dia. So, bila kamu jawab essay, kamu kena ada, bila short essay tak payah buat introduction dengan conclusion. Terus pergi kepada point, elaboration dan juga example. Satu soalan 5 markah. 5 soalan, okay. 5 markah, 25 markah. Ni full mark lah 25 markah ni dan 25 markah ni adalah 10% daripada 50%. Okay, so bila tah kita nak buat presentation. So macam mana nak answer midterm test? Okay, katakanlah soalan dia berikan satu field that related to political science. Korang pun pening, ya Allah macam tak pernah belajar je madam field ni. Okay, sebab itulah tengok kat sini dia field. Benda yang sama, disiplin, social sciences, areas, okay, yang related dengan sains politik, okay. So, kamu pun jawab, okay. Pertama sekali, point yang betul. Point yang betul buat macam ni, law, gariskan. Okay, madam kata, oh bagus, betul. Lepas tu, elaboration, yang merah ni. Law can be defined. Beritahulah apa maksud law, apa fungsi law. Law adalah satu bidang. Siapa yang buat undang-undang kat Malaysia. Elaborate lah banyak-banyak. Okay. Last kali jangan lupa buat conclusion, buat example. Okay. So barulah comel sikit kamu punya ni. Okay. Soalan tu dia punya ni. Maknanya madam jenis macam ni. Satu ayat 0.5 markah. So paling tidak pun nak dapat 5 markah. Tapi ayat tu kena betul-betul lah. Okay, yang bermakna lah. Jangan duk ulang benda sama lah. So memerlukan paling tidak pun 10 ayat. Okay, itu chapter 1. Okay, ni semalam madam buat ni lah. Okay, katakan yang chapter 3 pula.
Okay. Elaborate one element of state. Okay, government. So budak ni pun konon lah. Okay, jawab government. Mereka bagi 0.5 markah. Okay, so dia pun elaborate. Element of state means element that makes a state. I would like to choose. Boleh je nak tulis-tulis macam ni. Okay, ni elaboration banyak ni. Tulislah. Government ni siapa? Elaborate. Okay, lepas tu jangan lupa bagi contoh. Banyak contoh. Lagi banyak contoh, lagilah madam gembira. Okay. Contoh yang related. Okay. So kalau madam suruh buat latihan sekarang, katakan, jom kita buat cara-cara nak jawab. Discuss one advantage of written constitution. Puteri cuba bagi apakah advantage of written constitution? Satu je. Esok soalan semua ditanya satu je. Constitution. Okay. 5 markah. Apa dia advantage dia? Constitution yang bertulis ni. Bagaimana kita test lah esok ni? Apa answer dia? Kebaikan dia. Not easy to violate. Not easy to violate. Okay. Gariskan. Ini poinnya. Boldkan. Garis. Nak elaborate apa Puteri? Asal siapa? Udah nak elaborate apa ni? Buatlah mula-mula. Sekiranya perlembagaan tu bertulis, maknanya ia mudah susah untuk macam dicabar lah. Macam dicabar, dilanggar, bukan? Buatlah. As we know, there are a lot of advantages of written constitution. Okay. Buatlah. One of it is blah blah blah, not easy to violate. Okay, this is because elaborate lah sama panjang. Last sekali, for example. Okay. Boleh ke madam, walaupun ada buku, boleh tengok buku, boleh copy paste, tapi madam sangat-sangat menghargai kalau kamu sedaya upaya buat ayat sendiri. Biarlah broken English sikit-sikit tu tak apalah, madam terima. Madam suka usaha. Bila kamu perah otak tu, kamu type, kamu punya minda berjalan. Kamu ingat balik apa yang madam ajar, kamu tulis guna ayat sendiri. Masa tu lah learning tu berlaku. Okay. So untuk hari ni madam dah nak habiskan kelas, tapi seperti biasalah madam adalah peminat You Future, peminat discuss. Okay, chapter kita buat midterm test exercise. Answer one only. Okay. Disebabkan kamu semua tak ada kelas lain dah kan hari ni kan? Betul tak? Ada kelas lain dah ke? Tak ada kan? Tak ada, tapi nak balik dah lah madam. Yelah, nak balik. Okay dah Zul. Kamu hantar guna WhatsApp, boleh? Pertama sekali, okay. Answer one only, lepas tu buat terus. Hantar guna WhatsApp pun tak apalah, tapi guna You Future media suka lagi. Okay. Answer one only. Kita buat exercise sebab esok ni macam mana, lagu mana ni nak jawab. Answer one only. So pertama sekali media nak tanya analyze, okay, one area of social science, one area of social science that related with political science. Okay. Okay. Siapa nak jawab yang ni? Jawablah. Okay. Yang kedua, Meda nak tanya pasal explain, okay, one way to safeguard sovereignty. Lebih kurang macam ni lah soalan dia esok, okay. 5 marks, okay. Ataupun explain one function of state, okay, 5 marks. Meda nak tengok macam mana kamu buat ayat, okay. Yang seterusnya soalan yang keempat pasal law kan. Define, discuss, okay, one
source of law. Okay, 5 marks. Okay. Yang kelima, last kali, analyze. Macam ni lah, define constitution. 5 markah. Okay, so ini adalah tugasan I discuss kita untuk minggu ini. So adalah kerana madam nak kamu semua study untuk esok. Jawab satu je, sikit je. Tapi cuba jawab dengan penuh orang kata bersemangat. Macam duduk senyap, fahami, buka nota, baca. Okey, lepas tu jawab. Boleh tak? Boleh tak? Satu je. Kalau full time mesti jawab 2. Tapi untuk kamu khas, especially untuk Zul, 1 sahaja. Boleh ke Zul? Zul, 3 tu jawab. Alah, Zul jawab 10 kalau gitu. Oh, kau main. Lepas tu senyap, 2 minggu lagi baru bunyi pula. Apa Zul jawab lalu? Apa? Okey, jawab terus ya. Sekejap je. Boleh tak Madam tinggalkan 20 minit ni untuk kamu semua jawab soalan dekat dalam YouFuture. Boleh semua Boleh, Madam. Esok. Ingat test kita 10%. Ya. Kalau Mas jawab petang ni boleh tak? Boleh. Asalkan orang, kenapa Mas dah tak sabar nak makan daging goreng? Tu daging Pak kicap lelaki dah lah. panggil, cepatlah awak ni, kita nak makan dah. Tak kisah, sebenarnya soalan ni untuk bina keyakinan kamu semua untuk esok. Kita nak test pukul 10. Okay. Hantarlah bila-bila apa asal buat. Boleh? Boleh, Madam. Thank you. Alright. Okay, so Madam habis. Madam, Ya, udah. untuk esok, Madam kata 5 question kan? Betul. Maknanya memang Madam akan bagi 5 ke 10 kita boleh pilih ke macam mana? tak Ada, boleh Madam pilih buat 5, jawablah 5. Allah tak payah, tak apalah maknanya orang kata kan semua dah ada dalam buku. Sekejap Madam beri how to answer. Macam ni, kamu semua orang kata nota dah ada. Ni Madam nak bagi pula. Kalau budak full time Madam tak bagi. Tinggal lagi nak macam mana aku dah belajar macam semua 5 seminar jumpa ni. Madam present ke? Apa? Present? Present macam mana? Macam mana Zul? Madam nak tunjuk benda-benda ke ni? Dah. Madam tak present. Madam hantar ke dalam WhatsApp dah. How to answer midterm test tu. So gunalah sebaiknya. Perahlah tenaga, kerahlah otak untuk jawab esok. Udah 5 soalan, 5 wajib jawab. Tak ada pilihan. Sebab kalau ikut format pun memang macam tu. Okay? Alright. Kita doakan semua diberi keterangan dan ketenangan hatilah untuk jawab esok. Katakanlah terkucing masa ke apa. Memang bagi masa 2 jam. Harap sempat. Boleh semua Okay, semua Boleh. bersemangat. Sofia semangat tak? Nampak semangat tak sabar nak jawab tu. Puteri semangat tak? Ya, Madam. Maidia macam mana, semangat tak? Semangat, Madam. Okay, Madam tahu ramai yang ada masalah untuk internet esok kan. Kadang-kadang siapa nak pergi office sebab test esok, tak payah. Okay, macam ni, siapa yang kat sini internet dia kuat? Okay, bagilah soalan kat kawan-kawan, biar kawan-kawan tu buat. Boleh hantar kat WhatsApp guna Madam. Madam akan terima. Boleh? Ya, Zul tak payahlah nak pergi office, Maidia pun tak payahlah nak pergi office. Tapi macam mana kalau tak ada internet tu? Madam boleh tak minta tolong orang hantar? Kau WhatsApp boleh ke? Ada template dia. Kalau WhatsApp, kalau macam Zoom atas pukul 3, pukul 7 kat akhir baru siapa kalau dia tengah loading. Apa Zul duduk mana Zul? Zul pindah lah dekat Kampung Raja. Teruk benar lah. Okay? Ya. Tak apalah, try lah, tapi jangan susahkan diri lah. Kita kena kurangkan pergerakan. Kalau boleh buat kat rumah nak dapat soalan guna WhatsApp, Madam boleh release soalan esok guna WhatsApp. Ya, Madam tak nak lah kerana test ni kamu susah payah nak pergi office, tinggal anak apa semua ya. Mudah-mudah je, lagi korang 6 orang je kan, 60 orang nak hantar ikut WhatsApp selok Madam. 6 orang tak apa, boleh Madam layan-layan eksklusif. Okay?
Okay, so good luck esok. Buat kat rumah je soalan, madam boleh bagi kat WhatsApp. Tapi madam akan release pukul 10 esok. Ya? Request kat madam. Tak dapat nak buka YouFuture, bagi soalan kat WhatsApp madam. Madam akan bagi. Alright, boleh? Okay semua. Madam doakan semua dapat berjawab ya. Okay, Okey, Assalamualaikum. madam. Alright, Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay. Bye. Jawab YouFuture tu. Zul, cepat Okay. je lah. Jawab YouFuture. Okay. Okey, madam. Alah, laju. Terima kasih, madam. Okay, bye.